Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Seberang Perai, bahagian utara Semenanjung Malaysia. Dan buat masa ini saya tinggal di Johor, di Kluang. Dan selamat menyertai lagi satu bab saya, bab ke-13. Intensive English Program Intensive English. Dan ada 17 bab lagi habislah kursus ini. Dan ini sebagai pemanas badan, warm up untuk kalian sebelum saya memuat naik setiap muka surat buku ini. Buku yang kedua, Dui Bahasa, dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Selepas 30 sesi saya akan mengadakan live untuk membincangkan dengan kalian mengapa, bagaimana tentang penguasaan bahasa Inggris untuk diri sendiri, demi mengajar anak murid, demi mengajar murid, atau untuk sendiri, atau untuk pekerjaan sendiri. Okey, saya akan membincangkan masa itu. Jikalau kalian ada masalah, boleh tanya saya juga sebab live. Dan di samping itu kamu bolehlah mengetahui cara mengajar Inggris. Jikalau kamu berminat mengajar Inggris, kamu boleh belajar dari saya bagaimana mengajar Inggris dengan baik. Bagaimana kita memastikan anak murid kita, anak kita sendiri atau sendiri menguasai bahasa Inggris melalui pengajaran saya, sistem pengajaran saya. Okey, so anggaplah sekarang sebagai pemanasan badan, sebab saya tengah menjual buku. Buku di bahasa ini sudah dijual sejak dari bulan Februari. So saya tunggu sedikit masa, sedang menjual. Jadi apabila sudah sampai ke bab 30 dan live habis, saya terus akan memuat naik buku ini. Setiap muka surat, setiap soalan dalam YouTube channel saya. Memang kalau kamu ingin menonton sahaja tanpa membeli buku pun okey juga, tiada masalah. Ini level 1, jikalau kamu masih mau, masih ada stok, ini level 2. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku saya, silalah WhatsApp kepada saya 01978782999. WhatsApp kepada saya. Dan kursus baharu selepas Hari Raya Aidilfitri 2022, saya akan mengadakan ketiga kelas ini. Kelas yang pertama, penulisan pemahaman vocabulary ataupun perbendaharaan kata, translation, penterjemahan, grammar atau sebutan pronunciation. Kelas yang kedua untuk tahap permulaan yang ingin belajar bahasa Inggris, pertuturan melalui bahasa Melayu. Okey, jadi bahasa Melayu cakap begini, kalau English bagaimana cakap. Kelas ini untuk orang yang, kelas yang ketiga ini untuk orang yang memang boleh cakap atau boleh bertutur dalam bahasa Inggris, tapi bukan sangat-sangat okey lah, boleh lah. Jadi bolehlah serta pilih ini. Public speaking, maksudnya sendiri persembahkan suatu taklimat pendek atau persembahan atau cakap suatu topik sendiri cakap. Kemudian forum. Forum saya beri topik dan kita dalam kumpulan kita bincangkan. Okey, bincang, tanya, cadang, memberi pendapat, bertanya, bercakap begitu, dan dialog. English panggil dialog, dua orang bercakap. Okey, so kalau ingin ini semua, sila WhatsApp kepada saya. WhatsApp 01978782999. Okey, dan sekarang saya ke bab ke-13. Sama juga kompleks sentences, memanjangkan ayat. Seperti saya telah memberitahu kalian, apabila ayat itu panjang, yang menunjukkan tahap kamu tinggi.
daripada membuat atau membina ayat-ayat yang pendek seperti I am a tall boy, I am tall, 3 perkataan. Betul, tetapi orang yang menulis I am tall, dia terus simpan titik nokta. Ini adalah kerana dia sendiri kekurangan perkataan. Dia tidak dapat mencari perkataan untuk dia tidak cukup perkataan untuk digunakan. Sebab itu mungkin dia orang yang mula belajar Inggeris ataupun sekolah rendah. Kalau dia sudah okey, dia boleh gabung. Mungkin dia cakap I am tall but my brother is short. Atau lagi ada tahap yang lebih tinggi sedikit, I am tall but my sister is taller than me. Wah, semakin panjang. Or I am tall so I sit behind the class. You see? Semakin panjang. Jadi kita boleh lihat tahap. Kalau ayat itu panjang, tahapnya tinggi. Tetapi janganlah tulis sehingga separuh jalan masuk ke hutan, sesat. Jadi orang yang membaca, tulis apa ya? Begitu, tak boleh lah. Number 1, I love playing football. I'm not very good. So, gabung 2 ayat ini dengan walaupun, although. Walaupun saya tidak berapa pandai, maksudnya di belakang, ayat di belakang pindah ke depan, depan pindah ke belakang. Jadi susunannya sudah tukar tempat. Sebelum ini bab ke-12 saya tidak tukar susunan, saya ikut susunan. Ini lebih mencabar sebab belakang pindah ke depan, depan pindah ke belakang. Jadi kalau dalam bahasa Melayu, walaupun saya tidak berapa baik, berapa bagus, berapa mahir, saya sangat suka bermain football. Okay, so although I am not very good, I really love playing football. Tengok, kalau ada although, jangan ada tetapi. Tidak dapat, tapi saya selalu melihat, mendengar orang dewasa, orang yang bekerja di syarikat sama ada swasta atau dia cakap begitu. Dia cakap although, dia cakap but lagi. Dalam bahasa Inggris, kalau ada walaupun, tidak ada tetapi. Bahasa Melayu saya tidak silap walaupun namun. Jadi kadang-kadang pelajar fikir dalam bahasa Melayu walaupun namun ada terus tulis but, salah. Salah, terus salah. Jadi yang but itu diganti dengan koma. Jangan lupa koma. Seperti bab ke-12 saya telah beritahu, tanda bacaan begitu penting. 5 salah tolak 1 markah. So kita tulis beratus-ratus patah perkataan, tolak sini, tolak sana, habis. Oke? Dan ingat, saya pernah mengajar 2 kata kerja bersama-sama. Kata kerja yang kedua itu tambah ing. Tengok, love playing. Biasanya saya boleh cakap 95%. 95%. 2 kata kerja bersama-sama, kata kerja yang kedua itu terus ing. Okay? Dan ini, I really love playing football, ikut terus. Tetapi saya suka bermain football, tetapi saya tidak pandai. Tidak begitu pandai lah, berapa pandai. But I am not very good, tidak berapa mahir. Number 2, she did not know the route well. She drove slowly. Dia tidak tahu route itu arah ataupun jalan, perjalanan. Tidak begitu ketahui perjalanan. She drove slowly. Dia perlahan-lahan memandu. Jadi ada 3 cara kita boleh menjawab. Yang pertama, ikut terus. Dia tidak tahu perjalanan dengan baik atau dengan very well, dengan bagus, dengan baik. She drove slowly. Dia memandu perlahan-lahan. Jadi saya nombor 1 gunakan S. S, she did not know the route well, comma. She drove slowly.
Yang S ini bermaksud oleh kerana. S di sini bukan bermaksud semasa, sebab S itu ada dua erti. S itu ada dua erti. Erti yang pertama semasa. Erti yang kedua oleh sebab, oleh kerana. Di sini oleh sebab atau oleh kerana. Dia tidak tahu perjalanan, koma, dia memandu dengan perlahan-lahan. Number 2, sama juga ayat pertama salin habis. She did not know the route well. Oleh itu, so she drove slowly. Dia tidak tahu perjalanan. Oleh itu, dia memandu dengan perlahan-lahan. Yang sini, koma, so, oleh itu. Kadang-kadang kita lihat di hadapan so itu tidak ada koma. Bagaimana? Dua-dua pun boleh lah. Ada koma, tiada koma, okey. Bagi saya tulis koma sebab ayat yang pertama itu panjang. So seterusnya saya simpan koma. Seperti kita sedang bertutur, pasti kita berehat sebentar. So koma. Okay. Then the last one. Belakang pindah ke depan. Dia memandu dengan perlahan-lahan. She drove slowly. Mengapa? Because she did not know the route well. Kerana dia tidak tahu perjalanan dengan baik. Dia tidak berapa tahulah perjalanan. So kedua-duanya pun boleh. Di sini 3 cara, di sini 2 cara. Okey, jangan lupa kalau ada although terus koma. Koma itu menggantikan but. Jadi jangan cakap but lagi. Okey, so begitulah kompleks sentences, ayat majmuk, di mana kita gabung 2 ayat menjadi 1 supaya ayat itu panjang dan ada tahap. Tetapi seperti saya cakap, ini perlukan banyak latihan agar kamu tidak sesat jalan. Ayat panjang separuh jalan tidak tahu sudah pergi ke mana. Jadi kita tengok macam sudah sesat lah. Apa dia sedang cakap ya? Kita fikir-fikir habislah ayat itu terbakar. Okey, so setakat ini sahaja. Dan ada satu pengumuman. Jikalau dalam kehidupan harian kamu menghadapi masalah, contohnya kamu seorang guru, kamu menghadapi masalah, esok saya ingin mengajar ini, tetapi saya tidak tahu bagaimana menerangkan. Bukan sendiri tidak pandai, sendiri pandai, tapi bagaimana menerangkan supaya pelajar faham. Ataupun dalam pekerjaan harian, kamu mesti tulis report email atau menghadiri mesyuarat ingin memberi cadangan, tapi tidak tahu bagaimana, carilah saya. Atau kamu sebagai seorang ibu atau bapa yang ingin membantu anak dalam kerja rumah harian tetapi tidak tahu bagaimana, bolehlah buat temu janji dengan saya. Tidak semestinya menghadiri kelas sebegini. Ini berpuluh-puluh jam, 20 jam. So mungkin beberapa bulan, mungkin kamu terlalu sibuk. Jadi ada masalah, hubungi saya. WhatsApp sahaja 01978782999. Buat temu janji, saya boleh mengajar kamu dalam 1 atau 2 jam, mengadakan kelas pendek untuk menyelesaikan masalah yang kamu sedang menghadapi. Okey, tetapi awas sedikitlah, jangan last minute lah. So saya akan tengok bila saya ada masa, saya mengendalikan 1 jam atau 2 jam kelas untuk menyelesaikan masalah kamu lah, supaya kamu boleh teruskan begitu. So anggap saya sebagai penyelesai masalah kamu. Okey, sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe dan komen yang baik, motivasi. Okey, so sehingga kita berjumpa di bab yang ke-14. Okey, sebelum saya buat naik buku 2, buku saya Dwi Bahasa. So seperti saya cakap, selepas 3:30 saya mengadakan live. Kamu boleh menyertai. Okey, baiklah. Selamat tinggal.